Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton channel Studio and Exploration dalam rancangan Eksplorasi Misteri Mistik. Saya Nazri Saleh, hos anda. Hari ini saya bawakan anda kepada sumber maklumat yang kami perolehi dari kaedah ilmu kebatinan secara Islam, iaitu Al-Haq. Jika anda tidak suka dari sumber tersebut, sila berhenti menonton video dari channel ini. Sebelum saya teruskan video ini, bantu saya dengan tidak skip iklan ketika menonton video di channel ini. Subscribe channel ini kepada yang belum subscribe dan share video ini, semoga ramai yang akan dapat manfaat, dan pastikan anda menonton video ini sampai habis supaya anda faham secara menyeluruh berkenaan sejarah yang ingin disampaikan. Bukit Segenting terletak di pantai Minyak Beku Batu Pahat, di mana kawasan ini adalah kawasan riadah kepada penduduk setempat dan luar untuk menikmati pemandangan pantai dan alam semula jadi di sekitarnya. Kawasan ini terletak 8 km dari Bandar Penggaram, iaitu ibu kota daerah Batu Pahat yang pesat dengan aktiviti ekonomi dalam sektor perniagaan, pertanian, perikanan, elektronik, tekstil, pemprosesan makanan, kayu, tembika dan plastik. Dalam kesibukan masyarakat dengan aktiviti harian, ada di antara mereka yang tidak mengetahui wujudan sebuah makam panjang yang terletak di Bukit Segenting. Saya di antara orang yang sebelum ini tidak mengetahui ada sebuah makam panjang terletak di kawasan itu. Walhal, sebelum ini saya ada ke kawasan Pantai Minyak Beku ini dulu bagi menceritakan tentang sejarah nama Batu Pahat. Kalau ada yang belum tengok video saya yang lepas, boleh tonton video tersebut yang bertajuk Sejarah Batu Pahat dan Minyak Beku. Saya diberitahu tentang kewujudan makam panjang tersebut ketika saya berjumpa dengan seseorang untuk berbicara tentang sesuatu perkara. Dalam perbualan itulah orang tersebut memberitahu saya tentang makam panjang ini. Berdasarkan perkongsian itu, telah menarik perhatian saya untuk menziarah makam tersebut pada satu hari nanti. Jadi, pada hari ini, saya berkesempatan untuk menziarah makam tersebut untuk merungkai makam siapakah itu. Saya juga cuba untuk dapatkan maklumat di internet kalau ada cerita atau sejarahnya, tetapi apa yang diharapkan tidak ditemui. Hanya terdapat sebuah video penemuan makam itu sahaja yang ada. Agak mencabar juga untuk saya dan Puan Ita menyingkap pemilik makam panjang ini. Namun, apabila kaki telah jejak di kawasan Pantai Minyak Beku ini, misi terpaksa diteruskan, disertakan dengan doa kepada Allah dengan harapan dapat petunjuk berkenaan makam tersebut dengan izin Allah. Pada tanggapan awal saya, makam tersebut mungkin berada jauh di dalam kawasan bukit ini dan keadaan makam bersemak, malah mungkin berpacat di sana sini. Jadi saya pun buat siapan dengan memakai kasut yang sesuai untuk trekking. Saya telah diberikan petunjuk awal oleh pemberi maklumat tentang laluan ke makam tersebut sebelum saya memulakan eksplorasi ke sini. Dan berdasarkan keterangan orang itu, saya ikut saja laluan trekking yang ada ini. Laluan trekking di sini tidak terlalu susah kerana laluannya agak berbatu dan tidak berlumpur seperti mana sebelum ini saya pernah trekking di kawasan lain yang lebih teruk. Kemudian tiba di satu kawasan terdapat dua laluan bercabang. Mana satu saya nak lalu? Yang kanan atau kiri? Lalu saya teringat kata orang yang memberi maklumat itu, kalau jumpa jalan bercabang, guna laluan tengah. Jadi saya fikir mungkin laluan kiri ini. Jadi saya pilih jalan ke kiri
dan meneruskan perjalanan. Saya fikirkan makam panjang tersebut masih jauh. Rupa-rupanya, selang beberapa langkah selepas melalui laluan bukit ini, sudah terlihat sebahagian makam tersebut dari jauh. Alhamdulillah, dekat je rupanya. Pada pemerhatian saya pada makam ini, ia sebuah makam yang cukup panjang, di mana makam ini telah dibuatkan kepok atau pagar dari kayu di sekeliling makam ini dan batu nisannya dibalut dengan kain kuning. Melihat persekitaran makam, dipercayai ada orang yang menjaga makam ini dengan baik kerana persekitarannya sangat bersih dan sangat rapi. Alhamdulillah, ada juga hamba Allah yang rasa bertanggungjawab untuk menjaga makam ini dengan baik. Anggaran ukuran makam ini adalah 24 kaki panjang dan 4 kaki lebar. Pada makam ini, tiada sebarang papan penerangan yang menceritakan tentang makam misteri ini. Kedudukan makam ini berdekatan dengan lereng bukit yang berbatu-batu. Hanya makam ini saja yang saya temui dan tiada makam lain di persekitarannya. Persoalannya, makam siapakah yang terasing terletak di Bukit Segenting ini? Adakah beliau seseorang yang dihormati satu ketika dulu? Adakah beliau ada kaitan dengan sejarah di tanah Melayu? Oleh yang demikian, sumber batin adalah salah satu cabang ilmu yang perlu diteliti dan dikaji dengan lebih mendalam pada dapatannya, bukan ditolak mentah-mentah. InsyaAllah dalam video ini, saya dan Puan Ita akan jawab persoalan ini berdasarkan maklumat dari sumber batin. Apa yang akan saya sampaikan ini terpulang kepada anda sama ada ingin percaya ataupun tidak. Nasihat saya, jangan terus menolak dan jangan pula terus menerima bulat-bulat selagi anda belum dapat fakta sebenar atau meyakini melalui hati nurani anda. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Allah, Puan Ita dapat sedikit maklumat berkaitan dengan makam misteri ini. Mudah-mudahan dapat membantu sedikit maklumat tambahan kepada pengkaji sejarah. Kadang-kadang dalam buku sejarah hanya menceritakan beberapa tokoh sahaja, walhal terdapat lagi tokoh yang terlibat dalam sesuatu sejarah itu. Berbalik kepada makam panjang ini, berdasarkan maklumat sumber batin yang kami perolehi, pemilik makam ini bernama Tok Gedok yang datang dari Makassar, Indonesia. Beliau berketurunan dari pecahan Kerajaan Demak, iaitu di Kepulauan Jawa, Indonesia. Kemudian Kerajaan Demak berpecah menjadi Kerajaan Mataram dan Makassar. Ini bermakna beliau dari keturunan bangsawan atau kerabat diraja dari kerajaan-kerajaan tersebut di tanah Jawa. Beliau ke tanah Melayu di atas urusan untuk membantu Si Bongkok dalam menentang kerajaan British yang mula menjajah Singapura dan melebarkan pengaruhnya ke Johor. Tok Gedok inilah yang menjadi penyokong perjuangan Si Bongkok menentang British. Dipercayai Tok Gedok menjadikan kawasan Bukit Segenting ini sebagai kawasan strategik untuk menyerang kapal British yang melalui perairan di sini. Sebab itu terdapat banyak batu-batu di lereng bukit ini. Saya percaya batu-batu ini adalah kubu yang dibina oleh Tok Gedok dan orang-orangnya untuk mempertahankan kedudukan mereka
di bukit ini dari dibolosi tentera musuh dan tentera British. Ada kemungkinan Tok Gedok menjadi orang kuat si Bongkok dengan mempertahankan lokasi strategik perairan di sini dan pengikutnya berkubu di kawasan ini. Susunan batuan di sini dilihat bukan terjadi secara semula jadi, tetapi seperti disusun kerana ada batu seperti disusun dijadikan tangga untuk ke platform tinjau. Akibat dari serangan yang berterusan di perairan Johor inilah, pihak British melabelkan perjuangan mereka ini sebagai Lanun Johor yang banyak menyusahkan pentadbiran British. Jadi saya percaya, di Bukit Segenting inilah salah satu markas perjuangan si Bongkok dan Tok Gedok menentang British. Bukit Segenting ini terletak di Selat Melaka dan merupakan kawasan strategik untuk berlindung dan menyerang hendak musuh. Semoga maklumat yang saya sampaikan ini dapat memberikan sedikit pencerahan tentang misteri makam panjang ini. Dan seterusnya, pengkaji sejarah dapat merungkaikan lagi kisah ini jika ada maklumat tambahan atau penambahbaikan pada maklumat yang saya sampaikan ini. Semoga bermanfaat. InsyaAllah. Al-Fatihah. Jadi itu saja video untuk kali ini, diharap dapat memberikan sedikit pendedahan kepada generasi kini dan akan datang, juga memberikan sedikit maklumat kepada pengkaji dan peminat sejarah supaya dapat merungkaikan lagi sejarah ini. Jangan lupa sertai ahli member channel Eksplorasi Misteri Mistik ini dengan klik pada butang join di bawah video ini atau klik link pada ruangan description. Terdapat 4 pilihan peringkat package yang disediakan. Untuk penerangan lanjut, sila klik join sekarang dan anda akan dibawa kepada video penerangan berkenaan package-package tersebut. Anda juga boleh bantu saya dengan membeli baju Eksplorasi Misteri Mistik ini di Shopee untuk saya mengumpul sedikit dana bagi meneruskan rancangan Eksplorasi Misteri Mistik ini. Tanpa sokongan anda sukar untuk saya teruskan program ini. Dapatkan maklumat lanjut berkenaan pembelian pada bahagian description di bawah video ini. Jadi sampai di sini saja video untuk kali ini dan jumpa kita di episod akan datang yang lebih menarik insya-Allah. Assalamualaikum.